Assalamualaikum, nama saya Dalina Natasha binti Darul Nazri dan nama matrik saya adalah 301975. Okey, saya akan membentangkan tentang pengenalan sumber asli di negara membangun. Sumber asli di negara membangun ini merujuk kepada sumber daya alam yang terdapat di suatu negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan juga sosial. Contoh sumber asli yang terdapat di negara kita ni adalah air, tanah, hutan, mineral dan lain-lain lagi. Pengelolaan sumber asli ini menjadi aspek yang penting jugalah dalam sebuah pembangunan negara kerana dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan dari sumber asli, kita juga dapat meningkatkan produktiviti dan juga daya saing antara negara. Untuk memastikan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber asli seimbang, negara membangun harus melaksanakan kebijakan untuk menguruskan sumber asli di negara masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidin bin Muhammad Isam, pemegang nombor matrik 2999896. Untuk seterusnya, saya akan meneruskan isu dan masalah sumber asli di negara membangun, iaitu negara Malaysia dan Indonesia. Negara Malaysia merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian biologi. Kepelbagaian biologi merangkumi semua benda hidup serta ekosistem yang merupakan habitat bagi kehidupan ini. Isu yang biasa melanda negara ini sejak dari dulu lagi adalah penerbangan pokok. Isu penerbangan pokok adalah salah satu cabaran utama dalam pengurusan sumber asli di Malaysia. Tumpuan utama adalah terutamanya kepada industri pembalakan dan kesannya terhadap hutang hujan tropika. Pada dekad ini, iaitu 1990, kebimbangan mengenai isu penerbangan hutan telah meningkat dan kemunculan gerakan pemuliharaan dan aktiviti alam sekitar telah membantu mengetengahkan isu ini sebagai keutamaan. Pada awal abad ke-21, Malaysia mengalami peningkatan kesedaran tentang kepentingan alam sekitar dan kelestarian. Dalam masalah ini, penerbangan hutan ini masih diteruskan kerana di Malaysia banyak tanah yang perlu dibangunkan. Walau bagaimanapun, perkara tersebut telah menimbulkan banyak isu, termasuklah penerbangan hutan yang tidak berlesen. Walaupun terdapat peraturan yang mengawal pembalakan hutan, isu ketidakpatuhan dan pembalakan tanpa lesen masih terpakai. Ini boleh merosakkan ekosistem hutan dan mengancam pemeliharaan sumber asli yang ada di Malaysia. Oleh hal yang demikian, isu ini masih berlaku di Malaysia tetapi kerajaan negara ini mengatasinya dengan lebih cekap. Baiklah, untuk isu yang kedua adalah ketidakseimbangan dalam pengurusan sumber asli di negara Indonesia. Negara Indonesia juga tidak ada bezanya dengan negara Malaysia kerana kedua-dua negara tersebut merupakan negara yang serumpun. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakseimbangan dalam pengurusan sumber asli di negara Indonesia merupakan isu yang masih tidak boleh dibendung. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tekanan untuk mencapai pembangunan infrastruktur sering membawa kepada eksploitasi sumber asli tanpa mengambil kira kesan alam sekitar. Peningkatan aktiviti dan pembangunan perindustrian boleh menyebabkan penebangan hutan, kemusnahan tanah dan kerosakan habitat. Selain itu, ketidakseimbangan dalam pengurusan sumber asli di negara Indonesia adalah pertanian yang tidak mampan. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan pertanian yang tidak mampan seperti pembukaan tanah dengan membakar hutan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan pertanian monokultur. Perkara ini boleh menyebabkan kemerosotan tanah dan tanah itu sendiri akan kehilangan kesuburan. Itu sahaja daripada saya. Untuk isu yang seterusnya, saya serahkan kepada Aisyah Fatina untuk menerangkan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Zaidin. Seterusnya, saya Nur Aisyah Fatina binti Muhammad Zaki, memegang kad matrik 299295, akan menyambung tentang isu sumber alam di negara membangun. Isu yang ketiga ialah isu kekurangan penyelidikan, iaitu R&D yang menyebabkan pergantungan dengan bekalan negara luar. Hal ini kerana kebergantungan kepada teknologi bahan mentah atau produk import dari luar menyebabkan negara yang sedang membangun kurang terlibat dalam aktiviti
penyelidikan dan pembangunan. Perkara ini berlaku akibat had sumber. Sebagai contoh, di Malaysia mempunyai pusat penyelidikan, namun sumber pembiayaan, kemudahan kaki tangan penyelidikan yang terhad. Hal ini menyebabkan R&D menjadi terbatas. Selain itu, kekurangan untuk melakukan penyelidikan disebabkan oleh dana peruntukan belanjawan terhad, menyebabkan R&D tidak dapat dilakukan kerana belanjawan diberikan kepada sektor-sektor yang lebih dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga berlaku kerana kurangnya kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta bagi meningkatkan ekonomi negara. Isu yang seterusnya ialah harga komoditi mineral di pasaran dunia kurang menentu. Hal ini kerana penawaran dan permintaan tidak menentu kerana bergantung kepada keadaan ekonomi. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19 telah mengurangkan permintaan kerana penutupan, gangguan rantai bekalan dan ketidaktentuan ekonomi. Harga komoditi mineral dipengaruhi oleh keseimbangan antara bekalan dan permintaan global. Ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan polisi perdagangan. Selain itu juga, ini disebabkan oleh gangguan pengeluaran, bencana alam dan konflik politik boleh menjejaskan bekalan global. Harga komoditi meningkat apabila permintaan melebihi bekalan. Harga komoditi mineral ditentukan dalam dolar Amerika Syarikat. Di samping itu, ketegangan geopolitik mempengaruhi harga komoditi disebabkan oleh konflik, peperangan dan ketidakstabilan politik negara. Sekian itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzati Farhana binti Muhammad Azman, nombor matrik 29983. Punca berlakunya isu sumber asli di negara membangun. Yang pertama ialah peningkatan aktiviti penerbangan pokok yang berleluasa. Peningkatan penerbangan pokok ini berlaku disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan terhadap sumber asli juga merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan penerbangan pokok semakin berleluasa. Hal ini kerana permintaan sumber asli seperti hasil hutan, pertanian dan produk lain semakin meningkat apabila ekonomi dan daya kuasa beli meningkat. Sebagai contoh, peningkatan permintaan terhadap sumber asli di negara membangun seperti Malaysia dan Indonesia boleh meningkatkan pengangkutan udara untuk memenuhi keperluan domestik dan antarabangsa. Punca seterusnya ialah ketidakseimbangan dalam pengurusan sumber asli. Ketidakseimbangan ekologi ini boleh disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak terkawal atau tidak mampan. Ini termasuk penebangan haram yang kerap berlaku di beberapa tempat. Sebagai contoh, di Indonesia, penebangan pokok yang sangat berleluasa terutamanya di kawasan Sumatera. Hal ini kerana bagi mendapatkan sumber asli yang banyak seperti kayu kayan yang merupakan hasil penting yang dikeluarkan dan dihasilkan oleh sumber hutan. Selain itu juga, di Malaysia terdapat ketidakseimbangan dalam pengurusan sumber asli akibat penebangan pokok yang semakin meningkat. Hal ini kerana Malaysia juga banyak mempunyai hutan tropika yang besar dan luas. Hutan tropika di Malaysia ini mempunyai banyak jenis kayu kayan tropika yang keras serta bermutu tinggi. Sebagai contoh seperti kayu merati, cengal. Tujuan pembalap melakukan penebangan pokok ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara membangun.
Selain itu juga, punca isu sumber asli di negara membangun ialah kurang penyelidikan berkaitan dengan penerokaan dan pembangunan R&D. Hal ini kerana kekurangan dana dan peruntukan anggaran yang rendah terhadap penyelidikan dan pembangunan R&D di negara membangun seperti Malaysia dan Indonesia. Kerajaan dalam negara ini kebanyakannya tidak memberi peruntukan anggaran yang banyak atau yang mencukupi untuk penyelidikan dan pembangunan R&D sumber asli ini. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh fakta bahawa keutamaan yang diberi kepada bidang lain yang dianggap lebih penting berbanding R&D terhadap sumber asli ini. Sebagai contoh, di Malaysia, kerajaan lebih mengutamakan R&D dalam sektor lain seperti kesihatan, pendidikan, kemajuan pembangunan berbanding dengan penyelidikan dan pembangunan terhadap sumber asli di negara ini. Punca isu sumber asli di negara membangun yang terakhir ialah harga komoditi mineral di pasaran dunia tidak stabil. Permintaan global terhadap sumber asli berlaku disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Hal ini kerana keadaan ekonomi dunia sangat penting. Dalam kebanyakan kes, peningkatan aktiviti ekonomi di seluruh dunia menyebabkan peningkatan permintaan terhadap bahan mentah seperti mineral kerana untuk digunakan dalam pembangunan dan pembuatan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi global ini telah menyebabkan harga komoditi mineral dalam negara membangun seperti Malaysia dan Indonesia ini tidak menentu. Nama saya Muhammad Suandi bin Syarifuddin, nombor metrik 299995 yang akan membentangkan tentang kesan-kesan daripada timbulnya isu yang telah diperkatakan. Yang pertama berkaitan dengan isu peningkatan aktiviti penerbangan pokok yang berleluasa. Kesan yang dapat dilihat adalah sumber semula jadi terjejas yang melibatkan kehilangan sumber penting seperti kayu, hasil hutan. Sebagai contoh, kehilangan sumber kayu ni industri dan projek pembinaan tu boleh terjejas jika pemotongan yang tidak berkelanjutan menyebabkan ketersediaan kayu berkualiti rendah semakin berkurangan. Terusnya, kehilangan kepelbagaian biologi juga adalah kesan yang paling ketara. Pemusnahan yang tidak terkawal boleh merosakkan atau memusnahkan habitat semula jadi ini, mengancam kelangsungan hidup haiwan atau tumbuhan. Pemusnahan hutan juga boleh mempunyai kesan negatif yang ketara terhadap perubahan iklim, terutamanya melalui pelepasan karbon dioksida ke atas atmosfera. Proses penebangan pokok yang berleluasa ini dapat meningkatkan kepekatan gas di atmosfera sehingga menyumbangkan kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Isu kedua ialah ketidakseimbangan dalam pengurusan sumber asli yang mana akan memberikan kesan negatif terhadap pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara. Sebagai contoh, ketidakseimbangan ini boleh menjejaskan sektor pertanian, yang mana sektor ini adalah sektor utama ataupun berfungsi sebagai asas ekonomi negara berkembang. Penggunaan berlebihan sumber semula jadi seperti tanah, air boleh menyebabkan kerosakan tanah, hakisan tanah dan penurunan produktiviti pertanian. Hal ini boleh membawa kepada penurunan pendapatan petani sekaligus akan memberi impak kepada ekonomi negara. Banyak negara berkembang menghadapi masalah konflik sosial yang berpunca daripada persaingan untuk mengawal sumber semula jadi. Contohnya, persaingan atas sumber semula jadi seperti tanah, air dan mineral yang mana masyarakat menganggap ini adalah penting dan muncullah tuntutan terhadap sumber ini boleh menyebabkan konflik antara kumpulan yang bersaing. Persaingan ini juga boleh berlaku di peringkat tempatan ataupun peringkat komuniti. Berkaitan dengan isu yang ketiga adalah tentang kekurangan penyelidikan berkaitan penerokaan dan pembangunan, research and development. Kesan yang dapat dilihat adalah yang pertama tentang pelaburan. Sebagai contoh, dalam pelaburan negara Malaysia dan Indonesia ni, meskipun sama-sama mempunyai sumber asli yang banyak, tapi kedua negara ini mencatatkan jumlah pelaburan yang berbeza. Sebagai bukti, perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan yang meningkat kepada 1% daripada KDNK Malaysia telah mempelbagaikan ekonomi lebih daripada pengeluaran sumber. Namun, perbezaan pendapatan masih wujud dan sektor berasaskan sumber sering memberi manfaat kepada segmen penduduk yang lebih kecil. Manakala negara Indonesia pula, perbelanjaan research dan development R&D yang lebih rendah, sekitar 0.6% daripada PDB, yang mana mereka masih bergantung kepada sektor perlombongan dan hutan. Selain itu, dapat
dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Beberapa kumpulan masyarakat mungkin terjejas oleh peningkatan ekonomi yang tidak merata. Contohnya, kumpulan masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar atau tradisional mungkin menghadapi masalah ketinggalan ekonomi kerana mereka mempunyai akses yang terhad kepada perkhidmatan dan peluang ekonomi. Seterusnya, yang keempat, isu ketidaktentuan harga komoditi mineral membawa impak yang serius terhadap kestabilan dan pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara membangun yang sangat bergantung pada pendapatan daripada sumber daya mineral. Contohnya, harga komoditi mineral yang tidak konsisten ni boleh menurunkan pendapatan negara, dan penurunan pendapatan negara ini boleh menghalang kerajaan daripada memberi upah ataupun bayaran terhadap projek pembangunan. Seterusnya, dapat membuat pelabur menjadi ragu ataupun risau untuk menanamkan modal mereka dalam jangka yang panjang. Ekoran daripada isu ketidaktentuan harga komoditi, pelabur enggan terlibat dalam projek-projek besar ataupun perkembangan infrastruktur, dan mereka tidak akan yakin tentang keberlanjutan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor komoditi mineral. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam masa jangka yang panjang. Nama saya Muhammad Afiq Uzai bin Syamsul Bahari, memegang nombor metrik 298279, dan saya ingin menerangkan tentang langkah bagi menangani aktiviti penerbangan pokok. Antara langkah bagi menangani aktiviti penerbangan pokok ini ialah dengan mengetatkan undang-undang. Undang-undang sedia ada seperti Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Alam Sekitar 1974 perlulah dikemaskini kerana ianya sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Undang-undang ini juga perlulah ditegaskan oleh pihak-pihak berwajib bagi mengenakan denda dan kompaun terhadap para pembalak haram yang ingin melakukan pembalakan di kawasan hutan simpan negara. Pengeluaran notis juga perlulah dikeluarkan kepada para pembalak yang mempunyai lesen kerana terdapat segelintir pokok yang hanya boleh ditebang apabila usianya sudah meningkat. Bagi langkah seterusnya ialah pemantauan. Pihak berwajib perlulah melahirkan lebih ramai ranger hutan yang berkemahiran tinggi dan berkepakaran dalam ilmu-ilmu hutan agar sumber-sumber di dalam hutan boleh dijaga dengan sebaik mungkin. Selain itu, pemantauan juga boleh dilakukan menggunakan drone dan satelit. Penggunaan drone daripada ruang atmosfera boleh mengesan apa-apa sahaja tindakan para pembalak yang ingin melakukan pembalakan haram melalui pengesan haba yang dapat mengesan segelintir pembalak yang tidak berlesen untuk melakukan pembalakan haram. Okey, seterusnya ialah langkah bagi menguruskan sumber asli. Sumber asli ini boleh digunakan dengan menggunakan sumber alternatif. Contoh sumber alternatif ini ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui ini perlulah digunakan bagi menggantikan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya gas asli, petroleum dan arang batu. Tenaga yang boleh diperbaharui ini adalah merangkumi tenaga hidro, tenaga solar dan tenaga angin. Seterusnya ialah bagi pengurusan sumber asli yang seterusnya ialah penanaman semula. Sebarang aktiviti pembalakan perlulah diikuti dengan aktiviti penanaman semula, kerana penanaman semula ini dapat menjaga kuantiti tumbuhan tersebut agar ianya sentiasa terjamin dan dijaga dengan baik. Pokok yang ditebang juga perlulah digantikan dengan sumber lain, contohnya seperti rotan bagi membuat perabot-perabot. Okey, bagi langkah yang seterusnya ialah langkah melakukan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. R&D ini boleh dilakukan dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini boleh dilakukan dengan merekod dan mencatat jenis sumber asli yang terdapat di dalam kawasan hutan agar kuantiti dan kualiti jenis sumber asli tersebut dapat dijaga dengan sebaik mungkin agar populasinya tidak pupus.
Seterusnya ialah dengan meningkatkan penggunaan teknologi. Teknologi canggih dan moden perlulah digunakan dalam menjaga sumber asli ini. Contohnya dengan menggunakan teknik hidroponik, iaitu teknik menanam pokok di dalam kawasan pasu yang mempunyai air. Okey, bagi langkah yang terakhir ialah langkah meningkatkan harga komoditi mineral di pasaran dunia. Langkahnya ialah mengawal pengurusan pasaran dengan mengikut trend semasa pasaran dunia terhadap sesuatu mineral yang ingin dipasarkan. Contohnya, satu mineral yang ingin dipasarkan di pasaran dunia perlulah dilihat daripada pelbagai faktor. Contohnya faktor pengeluaran modal, faktor teknologi dan faktor import ekspor. Perkara ini perlulah diambil berat oleh sesebuah negara bagi memanfaatkan sumber mineral yang terdapat di negara mereka dan boleh dipasarkan di pasaran dunia mengikut harga pasaran terkini. Pada masa yang sama, ekonomi negara juga dapat ditingkatkan melalui hasil import ekspor mineral ke negara-negara luar. Kesimpulan untuk sumber asli di negara membangun ni, apa yang kita dapat iaitu sumber asli ni memainkan peranan yang sangat pentinglah dalam kehidupan masyarakat. Perkara yang dapat dilakukan pada masa hadapan ialah meningkatkan pengurusan sumber asli, mengambil kira semua pihak bertanggungjawab dan menggalakkan pembangunan berkelanjutan. Kestabilan sumber asli di Indonesia dan juga Malaysia hanya boleh dicapai melalui usaha bersama dan juga tindakan proaktif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.